Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pendengar, para penonton yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, para sahabat Masjid An-Nur Glen Mary dan juga ahli-ahli karyah. Pertama-tamanya kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita kesihatan dan keafiatan, dan juga kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk dapat kita menghirup kelebihan-kelebihan dan ganjaran-ganjaran di 10 malam yang terakhir. Dan pada hari ini kita sudah pun berada pada hari yang ke-28 Ramadan, sebelum kita akan menjelang masuk hari yang ke-29 dan sesudahnya hari yang ke-30. Jadi makna katanya Ramadan sudah pun berada di penghujungnya. Ramadan sudah pun bersedia untuk meninggalkan kita. Namun menjadi satu persoalan yang perlu kita persoalkan di dalam dada dan benak fikiran kita. Apakah kita sudah pun bersedia memanfaatkan Ramadan, dan apakah selama Ramadan yang telah kita jalani hampir 1 bulan ini, kita telah benar-benar bersedia untuk melepaskan Ramadan daripada genggaman kita. Sama ada dalam keadaan kita telah pun mengisi sepanjang Ramadan ini dengan amalan-amalan taqwa, dan juga dengan pengisian Al-Quran yang kita jadikan sebagai teman seharian dan semalaman kita dalam sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim. Moga-moga berakhirnya Ramadan ini bukanlah menjadi Ramadan yang terakhir buat kita semua, tetapi Allah Ta'ala mengizinkan untuk kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang hadapan. Amin ya Rabbal Alamin. Saya nak petik sedikit bagaimana para salafus salih, ulama-ulama yang silam dan tokoh-tokoh yang terdahulu, apabila mereka berada di penghujung Ramadan, mereka berada dalam keadaan hazin, mereka berada dalam keadaan sedih, mereka berada dalam keadaan hiba, mereka berada dalam keadaan sugul. Bukanlah sedihnya mereka itu seperti sedihnya orang yang kehilangan harta dunianya. Bukanlah sedihnya seseorang itu seperti ia kehilangan dan kematian ahli keluarganya atau insannya yang tersayang. Tetapi sedihnya mereka lebih daripada kesedihan dalam hal-hal urusan-urusan dunia ini. Yakni mereka sedih kerana ada beberapa sebab. Yang pertama disebutkan bahawasanya mereka sedih kerana memikirkan apakah mereka masih lagi diberikan peluang ataupun menjadi insan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba di kalangan hamba Allah yang akan dapat dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun yang hadapan atau pada tahun yang berikutnya. Kenapa? Sebab mereka sedar dan mereka tahu bahawasanya bulan Ramadan ini adalah merupakan satu bulan bonus Allah Ta'ala memanjangkan umur mereka. Allah Ta'ala memanjangkan amal mereka. Yang mana umat-umat Nabi SAW, umur mereka Nabi sebut ma baina sittini wa sab'in, di antara 60 dan 70, dan tidak ramai wa aqalluhum may yajuzu zalik, dan amat sedikit mereka yang melepasi daripada usia umur tersebut. Tetapi dalam bulan Ramadan mereka tahu amalan mereka digandakan, mereka dapat beribadat pada malam Lailatul Qadar seperti beramal lebih daripada usia 84 tahun. Jadi inilah satu-satunya bulan yang mereka dapat panjangkan umur mereka secara hakikatnya,
dan juga mereka dapat memanjang-manjangkan amal-amal jariah mereka yang mereka tak akan dapat perolehi hal kenikmatan dan anugerah rahmat Allah Ta'ala ini di bulan selain daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Masya Allah. Ya, sebab itu Allah kata dalam Quran bahwasanya qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan dan rahmat Allah Taala itu hendaklah kalian merasa gembira. Jadi di antara nikmat dan anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat beribadat dan nikmat digandakan pahala di dalam bulan Ramadan ini. Jadi bila nikmat ini Allah Taala nak tarik, maka salafus salih mereka berada dalam keadaan yang amat menghiburkan. Jadi bagaimana anda semua? Apakah kita semua pakat-pakat rasa seronok Ramadan nak berlalu? Apakah kita pakat-pakat tidak ada rasa lagi kerinduan kita dapat beribadat seperti mana dalam Ramadan, yang mana mungkin selepas berakhirnya Ramadan ini, keakraban kita, connection kita dengan Al-Quran tidak lagi seperti saat kita bersahabat dengan Ramadan sebagai sahabat yang intim dengan Quran. Mungkin selepas daripada berakhir Ramadan, puasa kita yang kita jalani setiap hari sebagai satu kewajipan tidak lagi menjadi satu amalan yang boleh kita usahakan sebagai amalan-amalan sunat. Puasa 6, puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari pada setiap bulan hijrah. Apakah amalan-amalan ini rohani kita akan masih merinduinya? Apakah rohani dalaman jiwa kita masih akan merindui untuk bangun pada 4 pagi, untuk bangun pada 4:30 pagi, untuk bangun pada jam 3:30 pagi bagi tujuan untuk melakukan tahajud? Apakah menjadi persoalan rohani dalaman kita akan menjadi merindui, akan menjadi terpanggil untuk menyambung kembali momentum amalan-amalan secara istiqamah daripada apa yang telah kita kerjakan di dalam sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak Al-Karim. Sebab itu para salafus salih seperti nukilan disebutkan Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu an yang dikatakan sebagai julukan khalifah yang kelima, beliau menyatakan apabila nak berakhirnya Ramadan, beliau naik atas mimbar dalam keadaan beliau memanggil semua umat manusia, rakyatnya, dan beliau bagi tahu, kalian telah berpuasa kerana Allah selama 30 hari. Kalian telah bangun salat malam selama 30 malam. Dan kalian telah pun menyantuni orang fakir miskin dalam sepanjang Ramadan. Dan kalian telah pun membuktikan kecintaan kalian dengan infak dan sedekah kalian pada jalan Allah dengan mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan. Tetapi kata Umar bin Abdul Aziz, apakah cinta kalian terhadap Tuhan kalian akan berakhir sesudah daripada berlalunya Ramadan? Maka Umar pun menangis dan Umar berkata, wahai Tuhan, kekasih di kalangan kekasih yang ku cintai, apakah aku akan meninggalkanmu atau engkau akan meninggalkan aku sesudah perginya Ramadan ini? Jadi ini perasaan yang dilalui oleh para salafus salih yang terdahulu. Moga-moga kita juga termasuk dalam golongan itu. Dan juga saya ada terbaca dalam satu riwayat juga diceritakan bahawasanya ada seorang salafus salih bila berada di penghujung Ramadan, dia berada dalam keadaan hibur. Jadi bila orang tanya dia, kenapa sedih? Kita hari raya ni kita kena gembira, hari surur, hari kemenangan, hari kejayaan, kita kena gembira. Jadi kata beliau, beliau menyebutkan sesungguhnya pada hari ini orang-orang yang beriman memiliki dua perasaan. Yang pertama, perasaan gembira. Perasaan gembiranya mereka kerana mereka telah berjaya membuktikan ketakwaan mereka sebagai hamba Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Tetapi dalam masa yang sama, mereka perlu memiliki perasaan yang kedua, iaitu perasaan kesedihan kerana memikirkan apakah amalan-amalan mereka itu, kerisauan ni perlu ada, apakah amalan-amalan mereka itu diterima oleh Allah dalam sepanjang 30 hari Ramadan. Apakah para penonton yakin amalan kita semua diterima oleh Allah? Jadi ini yang dipikirkan oleh mereka. Dan juga mereka memikirkan apakah mereka dapat mengharungi lebih kurang hampir 11 bulan sebelum menjelang Ramadan yang akan datang. Apakah cukup bekalan yang mereka telah himpunkan dalam sebulan Ramadan untuk mereka bawa bekalan ini dalam pemusafiran mereka
untuk sampai kepada Ramadan pada tahun hadapan. Jadi saya boleh umpamakan satu perumpamaan atau metafora, amalan yang kita garapkan, yang kita himpunkan ibadat-ibadat dalam bulan Ramadan ni macam kita isi minyak petrol. Apakah minyak petrol anda semua sudah pun penuh? Dan apakah anda ada simpanan minyak petrol jika nanti dalam perjalanan kita nak menuju 11 bulan sebelum menjelang Ramadan pada tahun hadapan, semua stesen minyak petrol akan ditutup? Apakah bekalan petrol yang telah kita siap-siagakan untuk memastikan kenderaan kita sentiasa gerak dalam keadaan yang baik dan lancar untuk kita sampai kepada petrol station yang seterusnya, yakni pada tahun yang berikutnya? Maka inilah tertakluk dan bergantung kepada bagaimana ketakwaan anda dan bagaimana Allah Ta'ala memberi hidayah dan taufik pada anda dan menerima segala amalan yang telah kita lakukan. Baik, itu sekadar mukaddimahnya, sebab kita nak ambil semangat sikit, nak buat sedikit muhasabah dan kita buat koreksi diri kita masing-masing, sebab kita sudah pun berada di penghujung Ramadan. Dan pada tengah hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan beberapa tips. Sebelum ni saya ada kongsikan tips bagaimana nak mendapatkan pahala gandaan di 10 malam yang terakhir. Hari ini insya-Allah saya nak kongsikan tips bagaimana nak menjadikan kita hamba Ar-Rahman, bukan hamba kepada Ramadan. Iaitu nak jadikan kita sebagai hamba Allah yang dapat istiqamahkan amalan-amalan Ramadan sehingga kepada Ramadan tahun hadapan. Maknanya kita nak jadikan Ramadan, amalan Ramadan kita ni bukan di bulan Ramadan sahaja, tapi kita nak jadikan amalan Ramadan kita ini seperti semua bulan yang 11 bulan akan datang ni, seumpama setahun yang kita jalani ini adalah Ramadan. Jangan kita jadikan amalan Ramadan kita di dalam Ramadan, tetapi kita bawa amalan Ramadan kita menuju ke Syawal, menuju ke Zulqa'dah, menuju ke Zulhijjah, supaya setahun amalan kita sebelum datang Ramadan yang seterusnya, kita telah menjadikan setahun itu adalah Ramadan. Inilah yang ulama silam sebut, kami menjadikan setahun ibadat kami adalah seumpama semua setahun itu adalah bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan yang sebulan sahaja, tetapi setahun itu adalah Ramadan bagi kami. Allahu Akbar. Ini yang saya nak kongsikan tipsnya. Moga-moga dengan perkongsian kita bersama, saya minta kepada para penonton, tolong share dan like sebanyak-banyaknya ke dalam page anda masing-masing, supaya ilmu ini juga dapat dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat kita di dalam Facebook personal kita sendiri, bukan sekadar di dalam tontonan page Masjid An-Nur Glen Mary sahaja. Kalau kita panjang-panjangkan, insya-Allah ilmu kita akan mendapat pahala yang berpanjangan, yang tidak terputus. Demikian juga kita akan mendapat pahala yang berterusan, ilmu yang telah kita manfaatkan. Jadi ini juga salah satu daripada jariah untuk kesediaan kita sebelum bertemu dengan ajal kita. Baik, perkara yang pertama yang mana saya nak petikkan, ya. Pertama sekali saya nak sebutkan kata para ulama seperti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Beliau mengatakan, sebaik-baik karamah adalah istiqamah. Sebaik-baik karamah adalah istiqamah. Ramai di kalangan masyarakat di luar sana minta maaf, saya yakin bahawasanya kita ni selalu dengar perkataan keramat. Setiap wali-wali Allah, Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka keramat atau dipanggil sebagai karamah. Karamah, ada sebagian wali Allah yang Allah bagi karamah, yang mana macam-macam karamah Allah Ta'ala bagi pada dia, ya. Mungkin dia boleh memberi firasat yang tepat pada benda-benda yang akan datang, kalau Allah boleh khabar pada dia. Mungkin Allah Ta'ala juga bagi kepada dia perkara-perkara yang agak ajaib. Tetapi itu karamah yang kita panggil karamah yang nadirah. Karamah ni dia ada dua. Satu karamah yang mulzimah,
satu karamah yang nadirah atau nawadir. Karamah yang nadirah ni tak semua wali-wali Allah Ta'ala bagi. Ya, maknanya macam apa yang Allah bagi kat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar boleh cakap dengan orang daripada jarak yang jauh. Ya, seperti dalam tentera. Sayyidina Umar cakap dengan tentera. Sayyidina Umar duduk kat Madinah. Tentera tu duduk dekat medan perang tapi boleh dengar suara Sayyidina Umar. Macam cakap telefon. Karamah. Macam karamah yang ditunjukkan oleh beberapa orang sahabat, tepat mereka punya firasat itu, apa yang mereka cakap betul-betul terjadi. Orang Melayu kita panggil mulut masin. Tetapi yang saya nak bicarakan ini adalah karamah mulzimah. Karamah yang Allah Ta'ala bagi secara lazim kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilihnya sebagai kekasih Allah. Saya nak kongsi pada ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, tuan-tuan dan perempuan, macam mana kita nak tahu Allah cinta kita dan macam mana kita nak tahu kita sebenarnya sudah pun menjadi masuk di dalam zon mereka yang dikategorikan sebagai wali Allah. Wali Allah ni apa makna wali? Wali ni maknanya penolong. Maknanya Allah tolong kita untuk taat pada dia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala itu, mereka, jiwa mereka dalam kehidupan dunia ni tak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih tentang hal-hal dunia, melainkan tentang hal akhirat yang mereka fikirkan. Kemudian mereka itu orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Tapi yang menariknya, kalau kita nak tahu kita dah sudah berada dalam kelompok orang yang Allah cintai, dalam zon wali Allah, antaranya Allah jadikan amalan kita dapat diistiqamahkan. Jadi cuba ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, kita perhatikan. Dalam sepanjang kita beramal ni, ada tak satu amalan yang Allah Ta'ala bantu kita, kita tak pernah tinggal. Sejak kita buat, sejak kita belajar, kita dengar ustaz cakap, kita buat, kita amal, kita tak pernah tinggal. So far, sampai sekarang kita buat. Mungkin ada banyak amalan-amalan yang kita belajar, tapi ada kadang kala kita buat, ada kadang kala kita tertinggal. Tapi ada satu amalan tu Allah sengaja bagi kita jaga, kita tak pernah tinggal. Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah tengok ada amalan itu pada diri anda, syukurlah pada Allah. Ya, syukurlah pada Allah. Kerana di antara nikmat yang terbesar yang Allah bagi kepada kita selepas iman dan Islam adalah nikmat istiqamah. Berapa ramai orang beriman tak dapat istiqamah? Berapa ramai orang Islam yang buat amal ibadat tak dapat istiqamah? Jadi sebab itu anugerah yang lebih besar yang menyempurnakan anugerah nikmat iman dan Islam adalah bila Allah Ta'ala beri kepada anda semua sifat istiqamah. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam ayat Quran ni kata Al-Imam Ibnu Ashur rahimahullah, beliau kata apa ibu ayah sekalian? Kalau ibu ayah sekalian nak tahu apakah yang dinamakan ajilatul bushra. Apa itu ajilatul bushra? Berita awal tanda-tanda anda ahli syurga. Bukan saya cakap, Quran cakap. Allah Ta'ala cakap. Bukan saya dakwa. Quran bagi tahu. Ulama tafsirkan. Sebab itu, macam mana kita nak tahu yang kita ini sedang Allah beritakan, wahai hamba-Ku, Allah macam bagi hint kat kita. Wahai hamba-Ku, engkau sebenarnya aku nak masukkan kamu ni ke dalam syurga-Ku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah nak masukkan kita dalam hamba-Nya, Allah nak masukkan kita di dalam syurga-Nya. Macam mana kita nak tahu berita dan hint ini? Iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala istiqamahkan kita. Istiqamah yang bagaimana ibu ayah sekalian? Istiqamah yang mana ada sesuatu amalan yang Allah bantu kita untuk kita kekalkan amalan itu sampai mati. Tengok dalam ayat Quran surah Fussilat saya baca tadi,
thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia istiqamah akan amalan tu sampai Allah kirim malaikat nak cabut nyawa dia, amalan itu masih berada di sampingnya, masih dia kerjakan. Allah. Sebab tu kita minta amalan kita dalam Ramadan ni kita dapat kekalkan rentaknya sampailah kita berada di pengakhiran nyawa dan hayat kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Baik. Kata Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu an, Sayyidina Uthman kata apa? Sayyidina Uthman kata tanda istiqamah itu adalah ikhlas. Kalau benar amalan kita dalam Ramadan ini ikhlas, maka kita akan mengekalkan amalan kita ni selepas Ramadan. Tapi kalau kita dalam Ramadan ni hanya kerana Lailatul Qadar saja, hanya kerana Ramadan saja, bukan kerana Allah, jadi pada ketika itu kita tidak akan dapat mengekalkan amalan kita itu selepas daripada Ramadan. Baik. Okey, sekarang ni saya nak pergi kepada tipsnya. Kita lebih kurang setengah jam. Tips yang pertama, bagaimana kita nak memperolehi istiqamah dan hamba Ar-Rahman selepas Ramadan. Yang pertama adalah sentiasa memohon hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita mengekalkan ibadat dan amalan kita yang kita lakukan dalam Ramadan ini sehingga sesudahnya. Ini saya petik daripada kata-kata Syekh Ali ibn Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah, yang mana beliau ada kongsikan beberapa tips ini. Jadi yang pertama, ibu ayah sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mulai hari ini sentiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami hidayahmu, anugerahkanlah kami akan taufikmu, supaya engkau istiqamahkan amalan kami dan ibadat kami di dalam Ramadan ini sehinggalah sesudah daripada Ramadan. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, yang mana Nabi SAW menyatakan, innallaha idza ahabba abdahu ista'malah, atau setengah riwayat kata asalah. Allah Ta'ala kalau dia sayang kat hamba dia, dia guna hamba dia. Dia kontrol hamba dia. Ya, dia jaga hamba dia. Maka sahabat kata, wa kaifa yasta'miluh, wa kaifa ya'siluh. Ya wahai Rasulullah, bagaimana Allah jaga hamba dia itu, gunakan hamba dia itu? Iaitu apa Nabi jawab? Ayyuwaffiqahu bi khairihi, Allah beri taufik kebaikan yang dia buat itu sehingga kepada bertemunya ajalnya, yakni kematian dia. Allahu Akbar. Sebab itu antara doa yang Nabi ajar kepada kita, para pendengar, para penonton yang dikasihi rahmati Allah, muslimin muslimat yang rahmati Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ini doa untuk diminta agar Allah kekalkan hati kita di atas kebaikan. Dan juga doa yang tidak boleh kita tinggalkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, jangan kau palingkan hati kami setelah kau memberi hidayah pada kami. Besar nikmat hidayah ini, ya. Kemudian yang ketiga, antara doa yang Nabi ajarkan pada Sayyidina Mu'adh ibn Jabal, ini doa juga untuk kita istiqamahkan amalan, yang Nabi suruh Mu'adh bin Jabal jangan tinggalkan doa ini setiap kali selepas daripada salat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ada lagi doa yang keempat, yang terakhir, yang juga Nabi ajarkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nabi kata, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu hidayahmu, ya Allah. Aku memohon kepadamu taqwa, ya Allah. Aku memohon kepadamu al-afaf, iaitu aku dapat mencegah diriku daripada perkara-perkara yang haram. Wal ghina, dan aku memohon kepadamu agar diberikan kekayaan akhlak, yakni kekayaan hati dan kekayaan jiwa. Baik, ini yang pertama,
muslimin muslimat rahmati Allah. Yang kedua, macam mana nak dapat amalan yang istiqamah? Teruskan anda beramal dengan bermatlamatkan supaya kita menjadi hamba yang ikhlas. Nak jadi hamba yang dapat istiqamah amalan, kita kena berusaha mengikhlaskan amalan kita. Berusaha mengikhlaskan amalan kita. Ulama telah membahagikan orang yang ikhlas ni ada 3. Pertama, mereka dipanggil sebagai golongan mukhlisin. Pertama apa? Mukhlisin. Yang kedua dipanggil sebagai golongan mukhlasin. Tadi lisin, yakni lasin. Yang ketiga, dia dipanggil sebagai golongan al-khalisun atau al-khalisin. Baik. Para nabi, para anbiya yang Allah Ta'ala jaga, yang bersifat maksum, mereka termasuk dalam golongan al-khalisun atau al-khalisin. Mereka orang yang betul-betul suci, betul-betul ikhlas, yang nawaitu mereka tak pernah terganggu dan diganggu oleh syaitan. Nawaitu mereka dalam berbuat ibadat tak pernah kita panggil apa ni? Tak pernah terlintas benda-benda buruk. Allah sentiasa jaga. Hati mereka itu sentiasa dikawal oleh Allah, diseliakan oleh Allah Ta'ala setiap saat dan setiap ketika. Golongan yang kedua namanya golongan mukhlisin. Mukhlisin adalah merupakan golongan yang mereka memerlukan mujahadah untuk mengikhlaskan amalan. Para muslimin muslimat, macam mana nak jadi hamba yang berjaya mencapai ikhlas? Yang pertama, mujahadah. Bukan mu malas. Kalau malas, apa pun tak dapat. Mujahadah. Sebab itu, apa makna mukhlisin? Orang yang bila dia buat satu amalan, dia cuba push diri dia, paksa diri dia, bagi motivasi kat diri dia supaya dia buat amalan tu. Jangan tinggal. Buatlah, jangan tinggal. Kita selalu nasihat diri kita. Ini golongan yang pertama, dia perlukan mujahadah. Yang kedua, dia perlukan muhasabah. Jadi bila dua kombinasi ini bergabung, maka dia akan menjadi kelompok mukhlisin. Kita akan push diri kita. Kita akan paksa. Kita akan muhasabah. Amalan kita ni sayang nak tinggal. Nanti kalau tinggalkan dah tak buat dah. Itu golongan mukhlisin. Kita berusaha untuk mengikhlaskan amalan kita. Tapi golongan yang ketiga, dia dipanggil golongan mukhlasin. Ini kalau siapa perhati dalam ayat Quran, Iblis membuat satu ikrar. Yang Iblis tak dapat mengganggu ibadat dan tidak dapat menghalangi ibadat, menyesatkan hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Ada disebut dalam ayat Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhan, semua hamba-hambamu aku boleh sesatkan, aku boleh ganggu dia, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlasin. Siapa mukhlasin ni? Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Golongan mukhlasin adalah merupakan golongan mereka yang telah berjaya mencapai istiqamah. Mereka yang telah berjaya mencapai istiqamah dalam amalannya, dan mereka yang telah berjaya mencapai halawah. Dua benda. Istiqamah, halawah. Istiqamah, dia kekalkan amalannya walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang sedikit asalkan berterusan. Yang kedua, dia berjaya mencapai halawah. Apa itu halawah? Keseronokan, kekhusyukan, penghayatan, kelazatan di dalam beribadah. Bila dia semayang, dia rasa seronok. Bila dia buka Quran, dia baca, dia rasa tak nak tinggal. Dia rasa rindu. Lepas semayang, bila pula nak semayang lagi? Begitu. Allah campakkan, Allah switchkan, Allah tukarkan hati dia. Hati dia sudah cenderung kepada kebaikan dan cinta dan rindu kepada kebaikan. Inilah golongan yang telah mencapai nafsu mutmainnah. Okey, baik. Moga-moga kita termasuk dalam golongan itu. Ya, baik. Okey, sekarang ni peringkat pertama, kita usahakan kita menjadi golongan mukhlisin. Kalau kita nak dapat istiqamahkan amalan kita selepas Ramadan,
sudah ada usaha untuk kita rencanakan seperti lepas Ramadan ni, 6, puasa 6 sunat dulu kita utamakan. Okey, lepas habis puasa 6, apa puasa pula kita nak kena buat? Isnin, Khamis ke, 3 hari pada setiap bulan hijrah ke. Dan saya nak sharekan ada satu hadis Nabi SAW ajar kita tips bagaimana nak bersih hati, tips bagaimana nak lembutkan hati, tips bagaimana nak didik hati kita. Iaitu Rasulullah SAW ajar, Nabi kata apa dalam hadis tersebut? Nabi kata, as-sawmu syahrus sabri wa thalathatu ayyam fi kulli syahrin yadhhabna waharas sadar. Nabi bersabda, siapa yang berpuasa sebulan Ramadan yang merupakan bulan kesabaran, kemudian selepas Ramadan dia tak meninggalkan berpuasa 3 hari pada hari putih pada setiap bulan-bulan hijrah, yadhhabna waharas sadar, maka Allah Ta'ala akan bersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang madhmumah. Masya Allah. Baik. Okey, sekarang kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, amalan yang membantu untuk kita istiqamah adalah istighfar dan taubat. Banyakkan istighfar para ibu ayah sekalian. Lazimi kehidupan kita dengan istighfar. Istighfar bukan bererti kita perlu berdosa baru kita melafazkan istighfar. Bahkan istighfar dia adalah merupakan satu ungkapan zikir yang perlu kita ucapkan kerana kelebihannya amat besar, melapangkan rezeki, mengangkat kesulitan, mempermudahkan istiqamah dalam amalan. Sebab tu kalau siapa perasan ya, kenapa selepas daripada solat fardu Nabi SAW ajari kita supaya kita istighfar? Sebab para ulama kata, bukankah ketika saat kita salat, kita rukuk, kita sujud, sujud tu adalah waktu yang paling banyak dosa kita gugur. Masa kita sujud bawah tu, dosa kita jatuh gugur amat banyak, tidak terhitung. Sebab tu lagi panjang sujud kita, lebih lama, lebih banyak dosa-dosa kita yang akan diampunkan dan digugurkan oleh Allah SWT. Solat itu sendiri sudah menghapuskan dosa. Kan Nabi kata, tidakkah kamu tengok kalau ada seseorang dia mandi sehari 5 kali, hal yabqa fi badanihi min daranihi syai', apakah kalau dia sehari mandi 5 kali dia pada badan dia masih ada kotoran? Sahabat kata tak ada. Maka Nabi kata itulah solat 5 waktu. Maknanya solat itu menghapuskan dosa. Tetapi kenapa Nabi ajar kita lepas semayang istighfar? Patutnya sebelum semayang lah istighfar. Sebab sebelum semayang kita buat dosa. Jadi istighfar dulu baru semayang. Sebenarnya istighfar yang Nabi ajari kita selepas daripada semayang adalah untuk meminta kepada Allah supaya kita dapat istiqamah datang semayang fardu berjemaah balik. Lepas semayang fardu berjemaah kita istighfar supaya kita nak minta Allah bantu kita supaya kita dapat istiqamah untuk mengerjakan solat fardu berjemaah kembali. Itu fungsi istighfar. Banyak kelebihan dia, tapi itu salah satu daripadanya. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa hum la yash'urun. Kembalilah kamu wahai manusia kepada aku, yakni taubat. Selain daripada istighfar, kita kena selalu bertaubat, ya. Taubat, menyesal, berazam tidak mengulangi. Kemudian pertama menyesal, kemudian berazam tidak ulang. Yang ketiga adalah meninggalkan, ya. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahawasanya bila dia pernah ditanya oleh seseorang, orang tu berkata, kenapa aku tidak dapat istiqamah dengan amalanku? Ya, kenapa aku tidak dapat istiqamah dengan amalanku? Maka Imam Ghazali jawab dengan satu perumpamaan yang amat menarik. Dia kata, apa pandangan kamu seperti seseorang yang memiliki satu bekas untuk ia mengangkut air, untuk disimpan di dalam dia punya simpanan, bekas simpanan. Dia ambil satu bekas, dia cedok air dekat perigi ke, kat tasik ke, dia nak simpan dalam bekas simpanan dia. Tetapi bekas yang digunakan untuk cedok air itu ada kebocoran. Dia cedok, dia berjalan nak sampai ke tempat simpan, air itu dah gugur dah. Dah gugur banyak dah. Ya. So maknanya Imam Ghazali memberitahu
Alat bekas yang kamu guna untuk cedok air, itulah yang dinamakan perumpamaan istiqamah. Adapun simpanan kamu itu, itulah tabungan akhirat kamu, tabungan amalan kamu di hari akhirat. Adapun tasik yang kamu cedok untuk kamu bawa itu, itulah dunia yang merupakan tempat kamu beramal. Jadi kalau seseorang tu tidak istiqamah, setiap kali duk cedok, bawa isi, cedok isi, banyak air-air itu akan berguguran di perjalanan, tidak sempat sampai masuk ke dalam bekalan simpanan air yang sepatutnya. Inilah memberikan satu kefahaman kepada kita betapa pentingnya kita menjauhi dosa, segera bertaubat kepada Allah, selalu beristighfar seperti mana yang Nabi ajari, iaitu kita istighfar sehari 100 kali ataupun 70 kali, bahkan boleh lebih. Itu Nabi bagi satu contoh mudah. Sebenarnya Nabi nak suruh kita buat banyak, ya. Kerana dalam bahasa Arab 70 itu dia adalah merupakan satu angka yang melambangkan banyak, ya, bukan nak suruh buat 70 sahaja, tapi melambangkan angka yang banyak. Baik, yang ke berapa dah? Yang keempat. Yang keempat, bagaimana untuk kita istiqamahkan diri kita dengan amalan, iaitu selalu melakukan muhasabah diri. Kita kena buat muhasabah. Sebab itu ulama membahagikan muhasabah, Al-Imam Ibn Qudamah membahagikan muhasabah kepada 3. Muhasabah sebelum beramal, muhasabah ketika beramal, muhasabah sesudah beramal. Muhasabah sebelum beramal ni maknanya sebelum kita nak memulakan sesuatu amalan, kita kena tanya diri kita, kita buat amalan ni untuk siapa? Kerana apa? Ya, kita sudahkah bersedia untuk kekalkan amalan ini? Kita sudahkah ikhlas untuk melakukan amalan ini? Muhasabah sebelum amal. Ketika kita sedang beramal, kita perlu muhasabah supaya saat kita beramal tu hati kita tak terpesong, niat kita tak teralih, ya, tujuan kita tidak tersasar. Jadi ini muhasabah ketika sedang beramal. Atau kita rasa kita ni sedang beramal ni pun masih dalam keadaan lalai yang tidak khusyuk. Kemudian dia ada peringkat muhasabah selepas daripada beramal. Selepas daripada beramal ini lebih penting, iaitu untuk kita memuhasabah diri kita. Pertama, cara kita nak muhasabah tu dia ajar oleh Ibn Qudamah, istisgharu bil amalil kathir. Kita sentiasa rasa amalan kita walaupun dah banyak sebenarnya sikit. Walaupun kita rasa banyak dah amalan saya buat ni Ustaz, kita tak boleh rasa banyak, kita kena rasa sikit. Itu pertama. Yang kedua, iaitu al-wajalu min adamil qubul. Kita nak muhasabah diri kita, amalan muhasabah selepas amalan ni, kita sentiasa ada kerisauan, khawatir jika Allah tidak menerima amalan yang kita buat itu. Siapa kat sini yang lepas dia buat amalan Ramadan, habis 3 bulan Ramadan masuk Syawal, Allah hantar WhatsApp. Malaikat hantar WhatsApp. Semua amalan kamu 30 hari Ramadan diterima, accepted, done. Mana ada, kan? Kalau ada, tak adalah. Nampak gayanya masa Syawal tak beramal dah lah, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, beliau menyatakan macam mana kita nak melakukan muhasabah selepas daripada beramal ini, iaitu kita sentiasa membandingkan muqaranatu bainan ni'ami wal amal, iaitu kita selalu meletakkan perbandingan di antara nikmat yang Allah bagi kat kita dengan amalan yang kita balas pada Allah. Berapa banyaklah sangat amal yang kita buat dalam 24 jam ni, jika nak dibandingkan nikmat yang Allah sedang bagi kepada kita dalam setiap saat, dalam setiap detik. Ini cara muhasabah secara mudah, ya, sebab saya nak ringkaskan. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya, yang kelima, bagaimana nak muhasabahkan, mengekalkan rentak kita selepas Ramadan. Lazimi solat fardu 5 waktu di awal waktu. Siapa nak istiqamah, kena jaga salat. Kerana salat itu sifatnya ra'su kullu ibadah, iaitu ra'su kulli ibadah, kepala kepada semua ibadat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang bagi agama. Siapa mendirikan, kuat tiangnya, maka agama dia akan kukuh. Ya? Maknanya, siapa nak istiqamah? Ada orang tanya saya, Ustaz,
Macam mana saya nak jadi hamba yang istiqamah dengan amalan? Sebenarnya ulama silam dah ajar. Mulakan untuk anda menjadi hamba yang istiqamah dengan anda mengistiqamahkan salat 5 waktu anda di awal waktu. Kalau cuba perasan, cuba kita perhati, kalau tak percaya perhatilah, buatlah, cubalah buat. Kalau kita dapat jaga solat gitu, dengar azan kita pergi sembahyang, dengar azan kita pergi sembahyang, kita tak tangguh-tangguh, kita tak sambil lewa. Raya-raya ni banyak orang sambil lewa kan, sebab musim raya, orang kadang drag lah sekejap kan, lama tak jumpa kawan. Apa salahnya ajak kawan sembahyang berjemaah dulu, lepas tu sambunglah sembang balik kan. Cuba kita istiqamahkan berjemaah, kita istiqamahkan di awal waktu. InsyaAllah amalan lain pun Allah akan bantu kita untuk istiqamah. Kerana daya gelombang magnetik yang telah dikeluarkan oleh salat itu, dia menarik amalan-amalan lain untuk diistiqamah. Salat ni umpama daya magnet, dia sedut. Jadi amalan lain, kalau yang ni kita boleh istiqamah, amalan lain akan pergi juga melekat dan dapat diistiqamahkan. Sebab itu Allah sifatkan salat ini sebagai innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mengistiqamahkan kita, mencegah kita daripada fahsya' dan juga mungkar. Bahkan Allah kata wasta'inu bis sabri was salah. Allah pesan kat Nabi ketika Nabi nak berdakwah, macam mana Nabi nak istiqamah dalam dakwah supaya Nabi tak putus asa. Allah bagi 2 tips saja. Wahai Rasulullah, pertama, sentiasa kamu nak istiqamah dalam dakwah, kamu kena sabar. Orang cakap apa pun kena sabar. Yang kedua, kamu kena solat. Sebab itu kan Rasulullah SAW idza hazabahu amrun yuqimus salah. Nabi SAW kalau ada sesuatu benda yang menimpa baginda, maka Nabi akan salat. Ini hebatnya salat, ibu ayah sekalian, muslimin muslimat rahmati oleh Allah. Kemudian yang keenam, sikit lagi yang keenam adalah berterus-terusan menuntut ilmu. Kalau nak istiqamah, jangan asingkan diri anda daripada majlis ilmu. Jangan asingkan rohani anda, hati anda, fikiran anda daripada mendengar majlis ilmu. Kerana majlis ilmu ni ada keberkatan dia, ada rahmat Allah, ada malaikat yang mendoakan. Sepanjang kita berada dalam majlis ilmu, sepanjang kita tengah online yang sedang menyaksikan secara live ini, semua sedang didoakan oleh para malaikat. Wa ghasyiyat alimur rahmah wa haffathumul malaikah. Malaikat mengerumuni, malaikat mendoakan rahmat. Mereka ini sentiasa dipayungi. Maknanya ini menunjukkan keberkatan ilmu itu. Sebab itu siapa nak istiqamah, kata Al-Imam Al-Ghazali, bila orang berkata kepadanya, bagaimana saya nak beristiqamah? Maka beliau kata, sesiapa yang beristiqamah menuntut ilmu, dia tidak akan berakhir dengan pengakhiran yang buruk pada kematian dia. Maknanya, kalau kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, antara tips dia, kita kena istiqamah mencari ilmu. Mencari ilmu. Sebab itulah agama Islam, agama ilmu. Wahyu pertama adalah Iqra. Bahkan Nabi sebut kepada kita bahawasanya antara pahala yang berterus-terusan selepas mati kita, antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Maksud di sini ilmu yang dimanfaatkan adalah kita belajar menuntut ilmu sampai ke akhir hayat, dan kita beramal dengan ilmu yang kita belajar itu sampai ke akhir hayat, bukan separuh jalan. Ini menunjukkan kalau kita nak istiqamah, jangan asingkan diri anda daripada majlis ilmu. Luangkan masa. Jangan tunggu ada masa terluang, tetapi carilah masa anda, kerana anda yang menguruskan masa anda sendiri. Berikan masa, peruntukan masa anda walau sesibuk mana pun. Kalau tak mampu hadir, dengarlah ceramah-ceramah, majlis-majlis ilmu, tazkirah-tazkirah, tausiah-tausiah, peringatan-peringatan yang boleh kita dengar sekarang ni secara mudah di YouTube dan seumpama dengannya, dan di Facebook dan seumpama dengannya. Okey. Baik, yang seterusnya, yang ketujuh, sebelum kita nak akhiri, yang ke-8, yang ketujuh, nak istiqamah di dalam amalan kita selepas Ramadan adalah dengan cara hendaklah kita mencari teman yang saleh, rakan yang baik. Teman yang saleh, rakan yang baik. Sebab tu kalau kita nak jadi orang yang baik,
dan kita nak kekal di dalam kebaikan itu, kita tak boleh berseorangan. Kita perlu mencari teman beramal, rakan yang saleh, rakan yang sentiasa dapat mengingatkan kita ketika saat kita lalai, di kala saat kita alpa. Dia memperingatkan kita. Kita tengok, kita rasa malas, tengok dia rajin, kita akan kita panggil apa? Kita akan terangsang untuk melakukan amalan tersebut. Kita akan dapat rasa daya, keinginan untuk berbuat amalan itu. Kadang-kadang kawan kita boleh ajak kita buat ibadat sekali dengan dia. Sebab itu penting mujalasatus salihin. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan di antara 6 perkara yang termasuk daripadanya adalah orang-orang yang takwa. Salah satu daripadanya nak jadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa adalah kita perlu bersahabat dengan orang bertakwa. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, la tusahib illa mu'mina wa la ta'kulu illa ma'at taqi. Nabi menyatakan jangan kamu bersahabat melainkan dengan orang beriman, dan jangan kamu makan melainkan dengan orang bertakwa. Kalau dalam bab makan pun, nak makan dengan siapa, nak cari kawan makan siapa pun, Nabi suruh cari orang bertakwa. Takkan dalam bab beribadat nak suruh cari taqwa. Mesti nak kena cari orang yang bertakwa juga. Mesti nak kena cari orang yang saleh. Sebab tu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, beliau nak memotivasikan diri beliau supaya beliau kekal di dalam kebaikan. Beliau menjadikan saingannya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab tu Sayyidina Umar kata yasbiquni Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an fi kulli amr. Sayyidina Abu Bakar tu sentiasa mendahului aku dalam semua urusan. Jadi bila kita ada kawan, kita ada sifat kompetitif, yang mana Al-Quran sini suruh. Al-Quran kata fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu. Kalau nak berlumba mesti kena ada partner. Kalau tak ada partner, nak berlumba dengan siapa? Maknanya berlumba-lumbalah kamu, saling berlumba-lumbalah kamu untuk mengejar kebaikan. Jadi kita perlukan rakan yang, teman yang soleh. Maknanya lepas daripada habis Ramadan ni, kalau kita nak start puasa sunat, kita kena cari kawan yang berpuasa juga, supaya kita ada geng. Ada geng untuk kita tak adalah lemah semangat puasa seorang-seorang kan. Okey, baik. Yang kemudiannya kalau kita nak istiqamah, yang ke berapa ni? Yang ke-8. Yang ke-8 kalau kita nak istiqamah, iaitu menjauhkan lisan daripada perkataan dosa dan nista. Yakni jaga lidah. Kalau nak istiqamah, anda kena jaga perkataan anda. Nak menunjukkan pada kita, lidah kita ni, dia boleh mempengaruhi amalan kita. Lidah kita ni, dia boleh mempengaruhi istiqamah kita. Sebab tu dalam sebuah hadis, saya ada terbaca dalam kitab Riyadhus Salihin, cuma saya terlupa riwayat daripada siapa yang sumbernya, menyebutkan, disebutkan dalam hadis tu, idza asbaha minkum ahadukum, apabila setiap pagi di kalangan kamu, maka fakullul a'dha, semua anggota tubuh badan kita, mata, hidung, telinga, tangan, kaki, perut, semua pada awal-awal pagi akan menasihati lidah. Wahai lidah, bertakwalah kamu kepada Allah. Fa in i'wajajta i'wajajna, fa in istaqamta istaqamna. Kalau kau ini berada dalam keadaan terpesong, kau cakap benda tak baik, kami pun akan terpesong. Kalau kau bercakap istiqamah benda yang baik, kami juga akan istiqamah dalam amalan yang baik. Ini menunjukkan pada kita, dalam bulan puasa memang kita menjaga lidah kita, kerana kita takut hilang pahala puasa. Tapi lepas puasa ni macam-macam kita bercakap, kan? Jadi jaga lidah anda kalau anda ingin istiqamah. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, wala yastaqima qalbuh wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. La yastaqi imanu 'abdin. Apa Nabi kata? Tidak akan istiqamah iman di dalam dada seseorang mukmin sehinggalah dia memiliki hati yang baik.
nak pastikan iman sentiasa ada subur dalam hati kita tu kena bersih. Wala yastaqima qalbuh. Nabi kata hati tu tidak akan bersih dan iman tu tak akan kuat hatta yastaqima lisanuh. Sehinggalah lidah kita itu kita dapat jaga, kita dapat pelihara, maka insya-Allah amalan kita pun terpelihara, ya. Dan yang terakhir, yang ke-9, kalau kita nak istiqamah kan amalan kita selepas Ramadan ini, jauhilah daripada mengambil sumber-sumber yang haram. Tadi jauhi dosa. Ini jauhkan diri kita daripada mengambil sumber yang haram, makanan yang haram, makanan yang syubhat, makanan yang meragukan, ya. Sebab apa? Disebabkan kerana makan daripada sumber-sumber yang haram ni menjadi salah satu sebab amalan kita tak diangkat, amalan kita tak diterima, amalan kita tertangguh, amalan kita di KIV kan, keep in view, ya, amalan kita ini terhalang, ya. Jadi disebabkan kerana itu, jauhi benda-benda yang haram. Sebab itu Nabi pernah pesan pada Mu'adh, atib mat'amaka takun mustajabud da'awat. Perelokkan makanan kamu, nescaya Allah akan perkenankan doa kamu. Dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Minta maaf, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah daripada makanan-makanan yang bersih dan halal. Kemudian perhatikan ayat itu, Allah kata apa? Wa'malu salihah. Lepas Allah Ta'ala suruh kita jaga makan, baru Allah Ta'ala kata, dan kemudian buatlah amal yang salih. Maknanya, apa yang kita makan ini, apa yang kita bawa masuk di dalam rongga mulut kita, apa yang kita suapkan pada mulut kita, makanan dan bahan itu yang masuk melalui rongga mulut kita ini, dia akan diproses dan dia akan menatijahkan apa output amalan yang akan keluar. Kalau input makanan itu haram, maka bila diproses, outputnya yang dia akan keluarkan juga adalah perbuatan yang haram. Jadi itu di antara beberapa perkara yang dapat kita kongsikan bersama pada tengah hari yang mulia ini. Terima kasih kepada terus menonton daripada awal sehingga kepada penghujungnya, dan teruskan like dan share sebanyak-banyaknya kepada rakan-rakan kita yang lain. Moga-moga kita semua beroleh amalan yang dimakbulkan dan diterima sepanjang Ramadan ini, daripada puasa, qiyam, baca Quran, beri makan, sedekah, istighfar dan seumpama dengannya. Dan juga agar kita dapat istiqamah pada bulan-bulan yang berikutnya. Dan sebelum mengakhiri saya nak akhirkan dengan kata-kata para ulama, yang mana mereka selepas habis Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan berturut-turut supaya Allah terima amalan mereka dalam bulan Ramadan. Jadi pastikan 6 bulan berturut-turut, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampai Rabiul Awal nanti, kita sentiasa berdoa, ya Allah terimalah amalan kami dalam bulan Ramadan. InsyaAllah 6 bulan selepas itu, Allah Ta'ala akan tunjukkan hasilnya. Amalan kita juga akan dapat bersambung. Ya. Sekadar dahulu, segala yang baik daripada Allah Ta'ala. Sekadar ini dahulu, segala yang baik daripada Allah. Yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum.